Lepas tu aku tengok macam ada bola-bola api lah kat situ. Tingkat yang kosong ni ada bola-bola api. Lepas tu bau hancing gila. Bangunan tu siap, Hanan pernah cerita yang ada part guide kat situ share video dekat WhatsApp. Lepas tu tunjuk macam apa langsui tengah terbang. Langsui dan Pontianak. It's just like tempat yang aku nampak tu. Aku nampak pocong berguling tau. So pocong tu berguling. Faham tak kat situ kan? Pocong tu berguling lah. Tak sebab tempat tu pun gelap. Test 1 2 okay go. Hello, Assalamualaikum semua. Terus duduk terus start. Hello, Assalamualaikum semua, apa khabar? Sekarang ni kita orang jumpa dekat luar, dekat Starbucks apa semua. Sekejap, aku rasa aku kena naikkan sikit kot. Sebab I tinggi like a model. You tinggi. Banyak Hanan kumpul cerita hantu ya. Okay, apa yang kita nak start dulu kat mana ni? Okay, first kita start dengan apa jadi kat rumah I waktu ada bunyi tu. Oh, iyalah. Yang sebab audio langsui masuk tu kan? Batu kawan banyak hantu tu. Batu kawan? Asal ada orang bilang tu. Kalau macam dulu Apa? Hez dengar apa tadi? Aku dengar. You dengar tak? Batu kawan banyak hantu tu. Batu kawan? asal ada orang bilang tu. Bukan dekat rumah you ke? Jun, bukan ke? No. So sebab sekarang ni kita orang kat luar, so bolehlah cerita pasal benda tu kan. Waktu jeritan tu kedengaran and then Jun pula dah address macam bunyi apa tu? Dia ada dekat luar sliding door. Bentuk dia macam lelaki. Oh, lelaki? Lelaki. Langsui? Lelaki. Mana langsui tu kau letak je tajuk kan langsui. Sebab dia masih kat luar kan. Luar sliding door. Sebab sliding door tu I tutup tau. Kalau tak bising motor apa benda semua lah. Lepas tu kau cakap macam bukan rumah aku. Lepas tu dia macam dia pergi dekat depan aku. Maksudnya ni meja. Dia pergi depan aku lepas tu. Maksudnya ni depan aku ni ada kursi kan. Dia duduk pula situ. Like macam notice me. Rupa dia dah ada macam typical hantu lah. Dia lelaki ke tak? Susuk tubuh lelaki. So sudahnya disebabkan Jun cakap macam bunyi apa tu, dia terus ke depan. That's why aku cakap tak apa. Dia tahu ni kita cakap pasal dia. So teruskan je, sembang je. Dia memang sukalah bila kita dah notice dia akan lagi pergi depan-depan macam tu kan. Dia okay kan, lepas tu kan kita dah habis call. Okay, just by the way, tempat Hanan duduk ni aku rasa kena favour you more. Hanan pernah cerita kat Hiz tau. Dekat tingkat mana? Tingkat 6. Dulu sebelum bangunan tu siap, Hanan pernah cerita yang ada part guide kat situ share video dekat WhatsApp. Lepas tu tunjuk macam apa langsui tengah terbang. Langsui dan Pontianak. Masa I mula-mula pindah situ, I dah duduk situ dalam 2-3 tahun lah. This one part guide, dia sembang dengan bapak I waktu hari kita load barang tu. So dia lah yang tunjuk kat bapak aku. Bodoh lah, baru pindah pula tu setan. Dia tunjuk kat bapak aku, bang tingkat 6 ni ada hantu ni kan. Kalau abang tak percaya tengok ni. So bapak aku pun bagilah tahu aku, kakak sure ke nak duduk sini? Kau ni dah lah nampak macam-macam. Ni tingkat 6 ni dia dah tunjuk sebab guard tu dia round malam-malam tau. So of course dia boleh nampak dengan jelas benda tu. Time tu masa saya mula duduk situ, tak ramai orang duduk situ. Macam sekarang dah tak ada apa kot sebab tingkat 6 tu adalah surau. Aku rasa dia terpaksa buat surau kat situ kot. Kalau asalnya plan je macam dekat tingkat 8, tapi sebab kat situ ada Pontianak, buatlah tingkat 6. Lepas tu aku ada seorang kawan ni, dia plan to sewa situ lah masa tu kan. Dia ni pula jenis suka perangai main laki tau. Lepas tu dia suka main laki. Lepas tu dia cakap, alah kau kenal siapa, nanti aku bagi tahu kau siapa dia. Lepas tu dekat description bawah aku letak nama dia. Area ni jiran jenis ambil tahu tak, sebab dia nak bawa laki lah balik rumah. Lepas tu bodoh lah. Dia tanya benda tu. Lepas tu aku tanya dia balik, rumah kau nak duduk ni tingkat berapa? Dia kata tingkat 6. Elok lah. Elok. Sesuai, bolehlah berkawan. Kau bawa balik rumah Pontianak tu. Pontianak tu boleh. Of course gangguan tu ada sebab kita orang ada WhatsApp group tau. Kat situ memang resident akan cakap malam-malam macam bunyi itulah, bunyi inilah, apa benda semua. Lepas tu kes banyak kejadian, kes banyak dekat tingkat 6. Last masa PKP yang first, berlaku. Kes paling recent masa PKP yang first. Sebab waktu tu kita start tutup common area tau. Maksudnya kan amenity, contoh bilik bacaan tak boleh masuk, surau tak boleh masuk, apa benda semua. So waktu tu ada kes, diorang kata hari-hari ada orang tidur kat surau.
Tapi bila pergi check, takut kot. Bila pergi check, tak ada orang. Aku sebenarnya tak suka cerita Hanan yang berkonsepkan macam ni tau. Yang macam, okay, dalam siri Uncle Sister, kalau korang tengok previous episode, kau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, lepas tu hantu je Allahu la ilaha illallah, macam tu. Aku tak suka. Sebab kita dah bergantung pada ayat kursi, bergantung pada agama untuk elakkan diri dan jauhkan diri daripada mereka kan. Boleh baca balik ayat kursi kat kita, si ejek macam itu, takut setan. Dia jadi macam lagi takut bila kau dah rely kepada agama, tapi agama pun tak mampu nak halau hantu. Lepas tu adalah dalam WhatsApp group resident, kau tahulah, ada kan. Oh, tapi tu kan surau. Tata tu malaikat. Ada pula tulis macam tu kan. Lepas tu ada orang balas, kalau malaikat takkanlah mengilai. Legit? Betul juga. Melibatkan kat situ juga. Okay, masa first PKP, sebab kan kita dah lemau duduk rumah lama sangat kan. So aku try lah this exercise yang contoh naik tangga sampai tingkat 30, lepas tu turun balik. Aku perasan masa kali first aku pergi tu, kat tangga banyak bau hancing tau. Walaupun apartmen aku kira apartmen yang okey lah, tak adalah. Sebab I tak duduk PPR ke apalah, maksudnya I tak duduk flat ke apa, so agak okey. So aku pelik, asal bau hancing lah. Lepas tu ada tingkat yang gelap, sebab setiap tangga tu ada tingkap. So logically akan terang juga, tapi ni pitch black. Lepas tu aku tengok macam ada bola-bola api lah kat situ. Tingkat yang kosong ni ada bola-bola api. Lepas tu bau hancing gila. Tingkat mana aku keluar, lepas tu aku keluar kat situ, macam cleaner tu terkejut. Dia katalah, "Dek, kenapa lalu sini? Lift rosak ke?" Dia tanya aku. Oh, lift tak rosak. Saya saja nak turun tangga sebab lama tak gerak. Awak jangan main turun-turun kat sini tau. Sini bahaya, sini tak selamat untuk awak kan. Lepas tu aku cakap lah, kenapa? Akak janitor kan? Akak janitor Akak janitor ni pun tak payahlah bagi orang suspend, biarlah orang nak turun tangga pun lah. Semua kan, betul bagi tahu lah pula kan. Tapi yelah, aku pun satulah. Aku cakap macam tangga ni akak bersihkan tak sebab bau hancing. Akak ni boleh cakap back then awal-awal banyak kontraktor tau. So diorang buang benda, sometimes buang benda tu is to cai nombor, tahu cai nombor untuk nombor ekor. Diorang ada bagi makan benda tu untuk dapat nombor. Bagi makan benda tu untuk cai nombor lah. So aku macam, kenapa lah dah banyak tempat kau buat kat tangga rumah aku kan. So macam that's the nearest explanation of why ada bola-bola api ni kan. Semua kan, macam I tak sembang lanjut lah. Kadang-kadang ada orang suka tempat-tempat sunyi ni untuk aktiviti yang kita tak terjangkau akan ada orang buat. Sebab diorang sama diorang kat sini macam diorang, yelah, diorang tak ada family, tak ada apa punya semua. So banyaklah aktiviti sampingan yang kita tak tahu dia buat. Cai nombor tu macam mana? Kat Google pun ada weh, cai nombor. Serius lah? Wow. Okay, tengok dia. Cara menang nombor 4D Toto Magnum. Cara kira nombor ramalan. Oh, dia start daripada carta Uncle Chai. Uncle Chai tu apa pula? Alah. Cara nak hasilkan nombor 4D dari carta Uncle Chai. Dah kenapa pula? Apa kaitan Uncle Chai ni dengan bau hancing kat tangga? Itu aktiviti diorang. Cai nombor. Uncle Chai dia lebih mathematical ya. Kalau dapat kawan kita dia kencing ke tangga. Apa ni channel Hizman Huzi ni ajak orang main nombor ekor pula tak? Dia membawa perbualan dia ke sini. Aku pukul kau sagi. Aku perasan kan baru-baru ni lately dekat bagi komen aku kan, entah makcik Facebook mana, pakcik Facebook mana duk singgah aku punya channel ni. Tak, at least ilmu lah. Maksudnya kenapa dia panggil cai nombor? Rupanya dari orang. Okay, so aku nak buka cerita baru ni. Oh, okay. Silakan. Cerita masa syuting lah. Tempat dia aku hanya akan sebut kat kau tau. Kau tak boleh beritahu orang sebab kat situ kalau orang pergi di serial, orang tahu like there's only was asrama yang kita akan guna untuk syuting. Bila aku pernah shoot kat situ. Kan, okey, aku pernah shoot kat situ pernah shoot. Kepada mereka yang tak tahu latar belakang Hanan juga adalah dia bukan bomoh, pekerja tetap dia bukan bomoh. Dia adalah scriptwriter juga assistant director kepada produksi drama, filem dan sebagainya lah. Okey, teruskan. Aku travel with crew. Total 12 orang kot. Dalam 12 orang tu aku seorang lah perempuan kan. Jadi satu dom tu aku punya seorang. Okay, malam pertama kita orang lepak tau. Masalah happen bila malam kedua tu padahal aku kurang gila minum air kat situ supaya aku tak nak pergi toilet. Malam tu pula nak terpergi kan. nak ketuk adom dia orang kan. Weh, korang kena teman aku tu. So you bayangkan pergi toilet, aku ada 4 orang teman. Kita cakap lah, okay, korang kena teman aku. Sebenarnya toilet dia macam mana? Toilet
asrama, kena pergi jalan. Yang kelakarnya ramai-ramai ni seorang je bawa torchlight. Okey dah, pergilah toilet. Masa aku kat dalam, diorang ni yang 4 ekor ni takut-takutkan. Weh, buat bunyi hantu lah. Mengundang dah staf pun mengundang. Tak, lagi satu, seronok tak tentu pasal. So bila dah habis tu, dalam toilet tu, aku terasa atas kepala aku ada satu yang terjuntai, tapi tu bukan rambut aku. Aku macam dah ni rambut dari mana pula ni kan. Okay guys, kita keluar. Nak balik ke dom tu, diorang ni macam bising-bising lah. Bising macam menganjing lah. Ni semua. Aku lepas yang rambut dah terjuntai tu, aku nak cakap dengan diorang, guys, boleh tak kita balik dulu, jangan perangai macam ni. Tapi of course lah, kau susah nak kontrol lah. Pegang torchlight ni pun perangai juga sebenarnya. Dia siap masa jalan tu kan, dia jalan belakang kita orang lah. Lepas tu dia suka kita orang jalan depan kan, dia letak torchlight tu kat muka dia. Weh, korang tengok aku hantu tu. That's the thing about guys lah, they never grow tu. Pop, torchlight dia mati. Dah nak sampai dekat dom tu, pegang torchlight tadi, dia cakap lah, alamak aku nak pergi ni, aku baru rasa nak terkencing tu, boleh tak kita patah balik kan. Dia cakap macam tu. Dia cakap kat orang sebelah dia tu, dia cakap dengan orang sebelah dia. Sekali tak ada orang menyahut. So kita orang macam, kau cakap dengan siapa tu? At that time ada orang ke-6. Ini first time aku pergi tandas 5 orang, balik 6 orang. Like actual and semua 5-5 kat situ perasan. Siapa tu? Seorang tu masalahnya dia punya siluet jelas tau, bentuk orang. Lepas tu semua orang 5-5 pandang tu, siluet tu ada. Okay, ni part seram siluet tu kan. First gelap tau. Tiba-tiba slow mo, dia senyum, gigi putih. Poh. Engkau tak apalah, kau dah biasa nampak. Yang 4 orang lagi tu padan ke kau? 5 lari weh. Masa tu kau dah tak kisah. Mula macam okey lah, macam ni perempuan, jom kita teman dia. Tak ada, dia orang lari dulu. Nanti episod ni keluar, aku nak suruh dia orang tengok. Tinggalkan komen korang kat bawah. Padan bukan korang. Itulah menganjing lagi. Masalahnya yang main lampu suruh tu bapak orang tau. Ya ke? Bapak orang lah. Bapak tak matang. Momen yang paling vivid, yang tiba-tiba dia senyum, nampak gigi dia. So, tapi kalau korang baca bahagian komen, kalau dekat story-story yang kita orang cerita sebelum ni apa semua, you all akan nampak tak beberapa orang yang komen dekat bawah tu cakap macam cerita mereka berdua betul. Cerita Hanan betul, cerita Hiz betul, sebab saya berada dekat situ. You akan perasan tak komen-komen yang macam tu? Dia macam ni tau, selalunya kita akan rasa lebih tak payah jaga perangai atau lebih boleh berhuha-huha bila kita ramai. Yelah. Sebab kita rasa kita selamat. Yelah. Kau datang lagi seorang tu. Okay, so baru-baru ni kan macam korang nampak video Hiz dekat ML Studios. Lepas tu kita orang bila sampai ke area ML Studios tu, dia macam bangunan office dan dia orang ada parking dia orang sendiri lah dekat bawah tu. So kita orang pergi basement. Hanan tak perlu cakap dekat aku boleh tahu sebab aku baca body language orang, selesa ataupun tidak. So dekat bawah tu apa yang aku nampak? Kepada ML Studios, kepada Mat Luffy, jika ada menonton ni, tahniah, you pergi parking ada hantu ya. Okey, teruskan. Mampus kan? Tak adalah, parking ni dah lah gelap, belah gelap tu kan. Aku ada record video. Jangan lupa buat share. Nanti aku hantar. Konten. Bodoh lah. It's just like tempat yang aku nampak tu. Aku nampak pocong berguling tau. So aku macam kenapa lah dia berguling kat sini kan. Lepas tu ada aku kat situ macam konten guys, konten. So pocong tu berguling, faham tak kat situ kan. Pocong tu berguling lah. So, tak sebab tempat tu pun gelap. Tak boleh ni. Aku macam pas tu nak masuk pula office Mat Luffy, ada gambar yang kat pintu tu. Gambar apa kat pintu? Tak, dia just notice. Aku tak ingat notice apa, tapi yang layanlah saya seperti sekujur jenazah. Maksudnya pintu. Oh, pintu. Pintu tu kan. Okay, Mat Luffy dia letak notice pintu. Maksudnya pintu tu janganlah pampas. Benda tu sebenarnya more than aku rasa benda tu lucu. Benda tu macam lah, aku baru nampak kau dekat parking tadi. Kali aku nampak kau kat pintu ni. Dia more macam tu lah. Habislah staff MNS Studio. Sebab masa nak balik tu, aku cakap dengan Mat, nak ambil gambar pintu ni kan, yang benda semua kan. Dia kata ambil lah. Tapi sebenarnya bukan aku nak ambil tu sangat, it's just memory lah. Itulah. Lawak siut, MNS Studios pun ada hantu. Of course, hantu ada di mana-mana. Hantu ada di mana-mana. But control sekarang yourself. Pukul apa? Pukul 11, Starbucks ni tutup pukul apa? So next video kita akan cakap pasal tips menyewakan rumah berhantu. Wow. Clickbait kan? Kan? Tapi kalau kau tak tahu rumah tu berhantu, tapi tu rumah kau kena cari jalan nak sewakan tak?
Betul lah tu. Dengar tips dia je. Aku aja. Tiba-tiba engkau tidur, besok kau kat luar rumah. Okeylah, bye. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.